Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah mubashiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitab Allah wa ahsanil hadi hadi bi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Rasul aidan fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnah wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa waddu 'alaiha bin nawajis. Atau kama qala, yang dimuliakan saudara muslim majlis, VIP kita, seterusnya staf kepimpinan Jabatan Kerja Raya, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi dapat menumpang di dunia Allah. Saya suka menyebut perkataan kita menumpang di dunia Allah, kerana keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya Menjadi Kekasih Allah, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran kekasih Allah, Habib Allah. Bila menyebut baginda Nabi selalu berkata, aku menumpang di dunia Allah. Dalam keadaan kita mengambil, kita menghirup segala nikmat Allah yang diberi secara percuma sampai masa kita akan diambil semula, sampai masa kita akan pulangkan balik kepada Tuhan punya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita memahami istilah menumpang, kita menumpang di dunia, kita menumpang di rumah orang, dalam keadaan kita ambil segala kelebihan ataupun keistimewaan dalam rumah tersebut. Kita gunakan elektrik dia, kita gunakan air dia, kita gunakan segala perabot dalam rumah dia, kita makan tuan rumah punya benda, kita makan segala yang diberi, kita makan dalam keadaan tuan rumah tak minta apa pun. Cuma tuan rumah kata, aku minta kamu duduk rumahku, kamu kena ikut peraturan aku. Hari ini tuan-tuan, saya dah masuk 52 tahun menumpang di dunia Allah Subhanahu wa taala. 52, yang depan saya ni ada 40, ada 30, ada yang nak bencin. Nak bencin tu nak masuk 55, 60 dah tu. Dia menumpang. Bayangkan kita menumpang di dunia Allah Subhanahu wa taala, sedar diri kita menumpang
di saat kita menumpang itu, kita gunakan peluang, kita gunakan ruang-ruang yang ada untuk kita kembali ke riba dia, buat persiapan untuk kembali ke ribanya dalam keadaan pasport kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu pada hari ini tuan-tuan, kita berada di majlis memperingati hari keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita nak bahaskan di sudut bukti, nas dan dalil berkenaan dengan ghazwah, serangan pemikiran yang berlaku kepada umat Islam mutaakhir ini. Hari ini kita mendengar sejarah dengan pelbagai besi hari kelahiran Nabi. Di mana dalilnya dan di mana hujahnya? Kita mendengar pelbagai besi saat akhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati ummati. Mana dalilnya? Mana hujahnya? Besi mana? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang dapat hidup lama, barang siapa yang umurnya panjang, dia akan dapat melihat, dia akan berada dalam situasi perpecahan yang besar dalam masyarakat umat Islam. Nabi sebut 1400 tahun yang dahulu kamu akan dapat lihat satu perpecahan yang besar dalam masyarakat. Oleh itu Nabi kata, fa'alaikum bisunnah, peganglah betul-betul sunnah. Sebut sunnah ni kita sandarkan kepada Nabi, manusia agung yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dirinya tuan-tuan menjadi hukum taklifi, pada dirinya menjadi hukum wajib. Daripada perbuatannya ada menjadi hukum sunat, daripada perbuatannya menjadi hukum harus dan sebagainya. Nabi kata fa'alaikum bisunnah, peganglah betul-betul sunnah. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang tak ada, Nabi tak sebut pun, Nabi tak cakap pun, tapi dia sandarkan pada Nabi, dalam arti kata dia mencipta hadis, maq'adahu minan nar, tempatnya adalah neraka. Mutaakhir ini tuan-tuan terlalu banyak di dalam kitab-kitab ulama-ulama sunni yang dicemari dengan, diserang dengan hadis-hadis palsu atau dikenal dengan hadis-hadis maudhu'. Termasuk juga penceritaan ataupun sirah. Bila disebut sirah ni tuan-tuan, dia mestilah ada sandaran nas dan dalilnya. Di Malaysia ini dikenali dengan penulis sejarah yang cukup terkenal yang bernama Ibnu Ishaq. Tuan-tuan, 20 minit pertama sebagai fakta. Semua normal. Ibnu Ishaq adalah pelupur, orang yang mula-mula mengumpulkan sirah nabawiyah, sirah sahabat. Tetapi ingat, ada tulisan himpunan penceritaan Ibnu Ishaq ada yang tersasar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pernah disebut Imam Malik mengatakan ada beberapa pandangan Ibnu Ishaq yang tidak sampai riwayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggil maut. Tuan-tuan, kita ialah generasi 2014, generasi milenium, generasi yang berbicara dengan menggunakan dalil, hujjah dan bukti. Sebab itu saya amat risau dalam situasi pada hari ini, masing-masing dengan teknologi gadget dia. Tuan-tuan, maklumat sangat cepat, sangat cepat. Hari ini hantar WhatsApp ke WhatsApp? WhatsApp Melayu tu kan? WhatsApp kan? WhatsApp cepat
Dia copy, dia paste, dia hantar, dia copy, dia paste, dia hantar. Sumber mana? Betul ke tak betul? Saya ambil contoh. Musuh Islam yang pertama yang menyerang umat Islam daripada dalam yang sangat berbahaya ni ialah seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi, dari seorang padri Yahudi atau pendeta Yahudi yang masuk Islam di akhir pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dia nakkan jawatan pada zaman Uthman, dia tak dapat, tuan-tuan, dan dia gaduhkan antara di kalangan para sahabat sehingga berlakunya perpecahan luar biasa. Hampir 1400 tahun tidak pernah sunyi daripada perselisihan sampai sekarang. Orang yang mencetuskan dalamnya ialah Abdullah bin Sabah yang mengumpul penceritaan kebencian orang kepada para sahabat. Dia kumpulkan bermula pada hari Nabi SAW wafat di Saqifah Bani Sa'dah. Seperti disebut, gelojak Saqifah Bani Sa'dah tidak pernah padam sampai sekarang. Itu yang dinamakan Syiah. Syiah menyusup masuk, tuan, dalam ibadah orang-orang Melayu secara tak perasan. Itu tak perasan. Saya nak gariskan tu. Dia Syiah ni dia jenis ada 3. Yang pertama dipanggil Syiah Bulan. Yang kedua Syiah Ar-Rafidah. Yang ketiga Syiah Mu'tadilah. Orang faham 3 ni, tu akan faham apa tu Syiah. Syiah yang disebut nama Syiah Bulan, iaitu golongan Syiah yang menganggap Ali sebagai Tuhan dan juga menganggap Quran yang ada di tangan Sayyidina Abu Bakar, Omar dan Osman adalah palsu, yang sebenarnya hanya di tangan Ali. Bulan dia anggap Ali itu sebagai Tuhan. Bapa buka dalam YouTube, bapa boleh tengok bagaimana orang Syiah ketika perang nak mati disebut apa? Ya Ali, Ya Hasan, Ya Husain. Sedangkan menyanggah firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan, bukan minta dengan manusia. Ada orang pergi di makam Habib Noh dekat Singapura. Itu ada beradik itu. Ada orang tak dapat anak pergi Pulau Bunting, pergi ke Pulau Bunting. Ada orang nakkan hajat pergi dekat makam Mahsuri. Pergi di Kuala Selangor, makam anak Dagu. Pergi di Melaka, Pulau Sok, termasuklah Sultan Jadian. Pergi di Pulau Sok. Nampak tak? Tuan-tuan yang disebut budaya Syiah ni, dia ada dalam macam itu. Masih ada. Menganggap Ali sebagai Tuhan, meminta kepada manusia. Yang kedua iaitu Syiah Rafidah, iaitu golongan Syiah yang secara jelas sama ada percakapan ataupun penulisan mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cerita, saya bagi dulu kait. Dan yang ketiga Syiah Mu'tadilah. Apa dia? Bukan Mu'tazilah dan di Mu'tadilah, iaitu golongan Syiah yang menghalaikan, mengkehadapankan, apa lagi nak sebut, mengkehadapankan, menghalaikan orang keluarga Ahlul Bait, tetapi mereka tidak mencerca para sahabat. Tuan-tuan, di saat kita menyambut hari Maulid Nabi, musuh Islam menggunakan atas nama Nabi
dengan mencipta hari-hari palsu, dengan mencipta sejarah-sejarah yang tidak ada dalil dan hujah, dan kita hampir terpedaya. Kita dengar, saya buktikan. Masyarakat Melayu dia banyak muqtadilah, mengkehadapan. Dengar saya baca. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Abu Bakar As-Siddiq, Ya Umar Utsman Ali, Fatimah binti Rasuli. Mengapa cucu Nabi itu saja disebut? Tuan-tuan, kalau kita melihat anak-anak Nabi ada ramai, mengapa hanya sekadar disebut Hasan dan Husain saja? Mengapa hanya sekadar menyebut Ali dan Fatimah saja? Mana anak-anak Nabi yang lain? Besi ni besi Syiah. Adakah anak-anak Nabi yang lain, tuan-tuan, tak ada peranan dia? Anak Nabi nama Qasim, yes, ada meninggal. Abdullah, ya meninggal. Tahir, ya meninggal. Ibrahim, ya meninggal. Memang Allah sebut, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Memang kita disuruh berselawat ke atas Nabi dan ahli keluarga dia. Tetapi kita kena melebihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan melampau-lampau kepada ahlul bait. Kalau kita nak sebut pun ahlul bait, ada ahli keluarga Nabi. Tuan-tuan, anak Nabi Zainab, anak Nabi yang perempuan nama Zainab, di mana dia berkahwin dengan Al-Ash bin Ar-Rabi'. Anak Nabi ada nama Ruqayyah yang berkahwin dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Anak Nabi ada nama Fatimah yang berkahwin dengan Ali bin Abi Thalib. Anak Nabi ada nama Ummi Kalsum. Dia salin tikar. Dia kahwin dengan Utsman. Bila mana Zainab meninggal, Ruqayyah ambil tempat kakak dia. Adakah anak Nabi yang ni tak ada peranan? Hanya Fatimah semata-mata? Satu persoalan. Cucu Rasul yang kita tahu siapa dia? Hasan dengan kita lupa cucu Nabi yang pertama, Ali bin Abi Al-Ash, cucu sulung Nabi SAW yang syahid dalam peperangan Yarmuk di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mana pergi cucu Nabi yang nama Ali bin Abi Al-Ash? Mana pergi Abdullah bin Utsman, anak Sayyidina Utsman, cucu Nabi? Cucu Nabi bernama Hasan bin Ali, kita sebut Husain bin Ali disebut. Tetapi kita lupa tentang cucu perempuan Nabi pun ramai. Ada Ummu Abi Al-Ash, Ummi Kalsum, Zainab. Cucu sulung Nabi tadi dia meninggal di usia 22 tahun. Cucu pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ada cucu ketika peristiwa hijrah tu Rasul. Dia berhijrah, dia dah ada cucu. Kemudian cucu sulung perempuan Nabi bernama Umamah bin Abid. Daripada cucu yang pertama dia, anak pertama dia. Begitu banyak peranan-peranan mereka dalam gerakan Islam. Di mana mereka sembunyikan sirah ini? Syiah berjaya. Dia masuk dalam fikrah, dalam amalan orang-orang sunni. Tak perasan. Qari dan qari'ah kita tak perasan besi yang dia baca ialah besi Syiah. Bila masa baca wa huwal azizul hakim. Sadaqallahu maulana al-aliyyul azim.
Sodak foto kori itu baca. Sodak foto kori tu baca. Betul tak kawan? Selalunya kori dan kori akan buat ketika persembahan. Dalam tilawah, dalam persembahan di Tuhan ke, tu mulut pegang tangan gitu. Sudah goyang. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang makcik-makcik tak faham Allah. Bahasa dia menyelinap masuk. Tuan-tuan, saya ceritain hari Maulid Nabi. Tadi penyanyi kata laukanana kalaulah nabiyan. Tuan-tuan bayang kalau dia melihat situasi ini, umat dia tak perasan dia dilakukan ghazwah, serangan pemikir. Ingat tuan-tuan, Abdullah bin Sabah orang Yaman. Jadi bukan semua Yaman tu belaka. Hati-hati. Tak kira Habib ke tak Habib ke, hati-hati. Saya tak kata salah. Hati-hati. Tuan-tuan, sebab itu bila orang agamawan, orang agama di kalangan ustaz, kalau dia lepaskan Yaman, ilmu dia hebat. Sebab dekat Yaman ada beberapa universiti Syiah. Sebab itu orang lepaskan Yaman ni tuan-tuan, kalau dia berhujah bab Syiah, best. Sebab dia hari-hari berhadapan dengan orang Syiah untuk berhujah, untuk berdebat. Ilmu luar biasa. Macam kita lah tuan-tuan, kalau sebut doktor, you lepasan mana? India, you UKM, you Al-Mesir. Orang pandang yang mana tuan-tuan? Orang pandang level yang mana paling hebat? Orang kata India. Sebab apa? India sana penyakit macam-macam rupa penyakit. Yang kedua, sana belah orang hidup-hidup. Sebab mayat banyak, orang jual orang. Dekat sana susah. Sampai bapak kanser tahap 3 terjual. Anak yang agak sakit leukemia jual. Jual sana nak makan tak ada tuan, dia jual orang. Sebab itu mayat dia banyak. Bila mayat banyak, dia pakar dalam bab mengenali sesuatu penyakit, kepakaran. Sebab itu bila orang tanya, you lepas zaman doktor? UKM, sebelah sana. Betul tak? Tuan, saya bila terlibat dalam lembaga pemilihan guru agama, kami sendiri pun, saya pakai kata kerajaan, bila saya terlibat dalam pengambilan temuduga, orang beragama sebenarnya, you lepas zaman mana? Mesir, sini. Buat temuduga ni, okay, you mana? Saya daripada Jordan. You sana. Betul the best tu, Jordan. You mana? Yaman, sana. You mana? Syria, sana. Sebab Syria ni bahasa Arab dia bahasa baku. Ishaq. You mana? UAE. Betul kan? Apa tuan? Saya nak sebutnya, tuan-tuan, bila sebut guru agama lepas dari Yaman, dia pernah cerita bab Syiah, sangat dipilih. Sebab dia berhadapan. Sebab itu dia kata apa? Berhati-hati. Tengok versi ketiga. Dia mencelah masuk. Dia akan masuk di dalam penceritaan. Kita pun tak perasan kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Saya suka unit yang disebut dia mati pada ha. Cantik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali, dan ahli keluarganya. Yes, betul. Tapi yang terlampau nak berlagu-lagu ni, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ya anana. Ya anana tu tak salah. Tapi nak tahu hati ha?
dia menyusup tuan-tuan, itu tak perasan. Tak perasan. Lagi kita kena ingat tarikh 12 Rabiul Awal ialah daripada Ibnu Ishaq. Bagaimana dapat tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dapat mana? Dapat tarikhnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara bisa ada nas. Bila sirah ada bukti dan hujah. Tuan-tuan, nas yang mengatakan Nabi lahir pada hari Isnin. Sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Isnin?" "Kerana hari Isnin aku dilahirkan. Hari Isnin aku dilahirkan, aku bersyukur dapat tumpang dunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu aku tunjukkan aku bersyukur dengan aku berpuasa." Nah, hari Isnin. Yang kedua, tadi kita punya monolog kan, pencetus rumah PU. Dia sebut tentang kisah sebuah tempat yang tempat berhentinya berhentinya Abraha nak serang Kaabah. Tuan-tuan, saya nak sebut di sini tuan-tuan ya. Kadang-kadang ada beberapa bentuk penceritaan yang lari daripada nas dan dalil. Contohnya, masyarakat Melayu lama menyebut akhir hayat Nabi ummati, ummati, ummati. Betul tak? Bersih mana? Mana dalil? Mana hujah? Entahlah Ustaz, Ustaz ceramah mana lah tahu. Itu taklid. Kita generasi ni generasi bukti, tuan-tuan. Generasi anak kita generasi bukti, dalil, hujah. Masing-masing semua ada ni. Semua ada gadget. Sekarang ni makcik-makcik pun gadget, tuan-tuan, jangan. Saya bawa jamaah haji bawa ni makcik-makcik. Duduk kan. Sekarang ni saya ada gadget. Sebab tu tahun ni bila saya bawa haji, saya gunakan kaedah baru. Saya gunakan satu kaedah, saya upah orang untuk mencipta suara saya boleh didengari jarak 100 meter dengan syarat telefon Samsung X3. Yang S3 saja. Yang kalau telefon Nokia RM80 tu memang tak dapat lah. Dunia ini. Apa saya buat? Saya upah orang cipta satu benda, satu program di mana dia boleh dengar suara saya sekitar 100 meter. Mana bila bab tawaf, jamaah tak ada masalah, semua tak earphone dia. Tak earphone, pegang telefon tapi S3 lah. Saya akan program benda itu, dia akan ambil program tu, dia beli program tu, dia masuk dalam Android dia, dan waktu tu dia boleh dengar suara kita masa tawaf pun dia dilek, Rabbana atina Allahumma inna nas'aluka. Tak ada lagi makcik-makcik buat buku je tergantung kali kan. Zaman sekarang tak ada, saya pakai gantung kalau saya jatuh buku tu, mana buku ayat tu. Semua buat telefon macam tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu habis tawaf. Ini dah modern tuan. Baru ni tabung haji jumpa saya, dia nak beli program tu. Saya kata boleh. Saya nak 10 tahun royalty. Hak cipta saya, harga internet. Bukan saya buat tuan RM20. Puluhan ribu nak buat cipta program sekarang. Ini dah moden. Sebab itu saya kata sangat lagi maklumat sampai hari ini. Di situ apa dia? Di situ ghazwah, serangan pemikiran itu berlaku. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebutkan di sini bahawa baginda Nabi SAW dia lahir 12 Rabiul Awal berdasarkan hadis daripada Ummu Maimunah. Ummu Maimunah adalah wanita isteri Rasul SAW. Isteri Rasul SAW, dan di mana Nabi sakit pada akhir bulan Safar. Sama ada 29 ataupun 28 dari bulan Safar.
Dia sakit. Ketika dia sebelum dia sakit, dia pergi ziarah kubur. Kata Ummu Mu'minah, aku melihat Rasul telah pergi ke kubur Sayyidina Hamzah. Lalu beliau memberi salam di tepi kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah. Dia bagi salam seorang-seorang. Waktu itu Omar pegang bahu Rasul. Ya Rasulullah, mengapa engkau bercakap dengan orang yang telah menjadi bangkai? Nabi kata, demi Allah yang mengutuskan aku dengan kebenaran, sebab dia dengarlah aku cakap. Nabi bacakan hadis yang lain, ma min muslim yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi. Orang yang lalu di tepi kubur sahabat yang dia kenali, lalu dia memberi salam pada orang kubur, hatta yaruddu alaihi salam, maka si mati akan menjawab salam orang hidup. Kemudian dipegang lagi oleh Imam Ibn Kathir ketika mana Nabi berada di tepi kubur dalam peperangan Badar Kubra, di mana kubur orang-orang musyrikin dikuburkan yang kalah dalam medan peperangan Badar. Nabi diri tepi kubur. Nabi kata, wahai orang-orang musyrikin, sekarang baru kamu tahu perjuangan yang aku bawa ini benar. Kamu mati dengan kekufuran. Rugilah kamu, wahai musyrikin. Oh, maka tu Rasul. Ya Rasulullah, mengapa kau bercakap dengan orang yang telah menjadi bangkai? Tuan-tuan, Allah utuskan Nabi Muhammad. Segala yang dia buat bukan kehendak dia atas arahan Allah. Sebab itu dipanggil insan terpilih. Sebab itu pada diri Nabi itu terjadi hukum taklifi, wajib, sunat, makruh, harus dan sebagainya. Sunnah. Daripada kisah 29 hari bulan Safar ini, ulama kita daripada Imam Ibn Hajar mengambil dengan mengatakan bahawasanya orang mati mendengar ucapan orang hidup. Nas. Daripada nas ini menunjukkan bahawasanya orang mati mendengar ucapan orang hidup. Kau tak akan Nabi bagi salam, sebab dia dengarlah aku bagi salam. Nabi sebut lagi dalam hadis dia bahawa orang mati itu mendengar kesan tapak kaki orang berjalan. Ini yang dipegang oleh Ibn Hajar. Ini dipegang oleh dalam kelompok mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Imam Syafi'i menerima dalam bab talqin. Alasannya apa dia? Si mati mendengar. Tapi saya nak sebut di sini bahawa Imam Syafi'i menyebut dalam kitab Al-Um, dia tidak menyokong dalam bab talqin. Yang hukum siapa sokong dia? Ibn Hajar, Imam Ar-Rafi'i, atas dasar bahawa orang mati itu mendengar. Hadis Nabi yang martabatnya adalah dhaif. Bila dhaif dia tidak menjadi hujjah hukum. Tak boleh. Yang menyebut yang dibaca oleh Tok Imam kita talqin. Talqin yang dibaca oleh Tok Imam kita tu tuan-tuan, itu dhaif. Itu hadis tu. Dia kata sesungguhnya mati itu benar, soal mungkar nakir itu benar. Apabila datang kepada kamu dua malaikat, janganlah takut dan gentar, dia dua makhluk Allah. Jawablah dengan tenang, ma rabbuka, kan? Yang itu dhaif. Bila dhaif boleh berhujah tidak? Tuan-tuan boleh berhujah tidak? Jangan takut jawab, tak ada pemikiran tuan-tuan. Bila dhaif boleh berhujah tidak? Dia tidak boleh berhujah. Kalau jadi bukti. Yang Tok Imam kita baca tu. Tapi Tok Imam tak baca hadis tu habis. Dekat bawah sekali hadis tu dia kata, kemudian malaikat mungkar pun berkata, wahai malaikat nakir, marilah kita balik. Sesungguhnya orang mati ini telah tahu akan jawapannya. Yang tu tak dibaca. Imam kalau baca tu lama tak percaya dah kan. Ada tu dhaif. Tetapi mengapa Imam Ar-Rafi'i, Imam Ibn Hajar mengambil, menyokong dalam bab talqin? Why? Sebab alasannya lebih kurang 14 hadis sahih yang mengatakan orang mati itu mendengar.
maka menyokong hadis dhaif diangkat menjadi sebagai hujjah dalam bab talqin. Sebab itu tuan-tuan, baca talqin pun betul, tak baca pun betul. Dalam ibadah ni ittiba', mesti ada sandaran nas, dalil, hujjah dan bukti. Ittiba'. Sebab itu Nabi kata, kita dibenarkan berpecah dalam perkara furu', kita dibenarkan berpecah dalam perkara cabang. Kita boleh bersisir pendapat Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, furu', tapi kita dilarang berpecah dalam perkara usul, dalam bab tauhid. Tuan-tuan nak jadi Syiah ke, nak jadi Qadariyah ke, Jabariyah ke, Murjiyah ke, Wahabi ke, yang pentingnya akidah stay Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah dilarang berpecah, tapi bab furu', bab cabang kita dibenar berpecah. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, bab talqin baca pun betul, tak baca pun betul, tak ada masalah. Dua-dua ada nas. Pendapat yang tak nak baca, tidak ada dalil menyebut secara jelas yang mengatakan kena buat talqin. Yang nak buat talqin, kami berpegang pada Imam Ibn Hajar, Imam Ar-Rafi'i dalam 14 hadis menyokong mengatakan orang mati itu mendengar. Sebab tak tuan-tuan, bila sebut orang mati ni mendengar, tuan-tuan, sebab tu kita tengok orang baca talqin macam-macam besi. Tak? Saya dulu masa kerja makan gaji dulu tuan-tuan, tak? Gaji hantar jenazah. Dulu kilik ke Malaysia roadshow, hantar jenazah. Masa tu kebetulan saya jatuh, jatuh. Bila jatuh, ustaz dah kopi tu. Sebab baca talqin. Bila baca talqin, masuk TV. Sebab itu masa tu Tok Imam berebut nak baca talqin. Imam kampung, ustaz mari ustaz urus, saya baca talqin. Sebab apa? Keluar TV. Tok Imam. Jadi kita tuan-tuan hantar jenazah pergi dekat Negeri Sembilan. Dia cakap Negeri Sembilan. Boleh tuan? Boleh tak baca talqin cakap Negeri Sembilan? Boleh. Sebab dia mendengar. Tok Imam tu kata, apabila datang dua malaikat kepada engkau, janganlah engkau takut dan gonta. Dia juga makhluk Allah, jawablah dengan tonan. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Cakap Inggeris boleh tak? To Allah belongs the kingdom of the heaven and the earth. Boleh? Boleh. Tuan-tuan nak cakap Kedah boleh? Nampak jangan takut, no, dia jual makhluk Allah. Nampak jawab betul-betul, boleh, tak ada masalah. Saya pergi dekat Pendang tuan, bila turun jenazah. Sampai dekat Pendang. Di Pendang tuan, Tok Imam dia baca bahasa Arab. Dia beri 3 kali, Arab, Melayu, Arab, Melayu. Saya tanya pasal apa baca bahasa Arab? Ustaz, orang mati jawab bahasa Arab. Lepas tu dia terjemah Melayu pula. Saya pasal baca Melayu pula, saya terjemah takut dia tak faham. Tetapi perasan tak kita berpecah dalam perkara gaduh benda ini? Benda ni benda cabang, benda ni benda furu'. Tuan-tuan, hari 29, saya nak dapatkan tarikh 12 Rabiul Awal. Macam mana boleh dapat Rabiul Awal? Isunya tuan-tuan, iaitu Nabi berkata bahawasanya hari itu kata Ummu Maimunah, dia pergi di kubur Sayyidina Hamzah, dia pakai jubah hitam, dia pakai serban hitam, lepas tu dia pergi di perkuburan Baqi', dia pergi ziarah kubur para sahabat Nabi SAW dan dia terus kering. Dan selama 10 hari Ummu Maimunah kata Nabi berada di rumah Ummu Maimunah 10 hari. Hadis. Kemudian selepas 10 hari Nabi kering, kesan daripada penaklukan Khaybar. Dalam hadis menyebut ketika Nabi pergi berperang penaklukan Khaybar,
Nabi telah dijamu oleh seorang Yahudi dengan seekor kambing yang telah dicurahkan dengan racun. Nabi makan, ditepis oleh malaikat Jibril. Waktu itu Nabi muntahkan, Nabi keluarkan, dikunyah sekejap ya. Kesan racun tadi meresap kepada Nabi sehingga Nabi rasa sakit. 10 hari Nabi kesakitan. Dan ketika itulah Nabi kata, wahai Ummu Maimunah, panggil cucu-cucuku, panggil Hasan, panggil Husain, panggil anak-anakku, panggil menantu-menantuku, panggil dia, bawalah aku ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aku nak mati di sisi Aisyah. Biarlah isteri-isteri lain tolong jaga aku dekat rumah Aisyah. Berapa hari? 2. 10 campur 2 berapa? Dapatlah tarikh 12 Rabiul. Sebab hadis Nabi menyebut, Nabi SAW dia wafat di hari kelahiran dia. Itu pendapat yang disebut oleh Ibnu Ishaq. Tetapi Imam Malik menyebut yang masyhurnya tarikh Nabi lahir ialah 9 Rabiul Awal. Kerana dia kata tarikh 12 itu adalah tarikh yang cukup sinonim dengan Imam 12 yang namanya Syiah. Dan ada pandangan-pandangan Ibnu Ishaq yang mirip kepada Syiah. Saya nak tanya tuan-tuan, bab tarikh ni bab furu' ke usul? Cabang ke asas? Cabang. Dalam perkara cabang kita boleh berselisih pendapat. Tuan-tuan nak pegang 12 pun boleh, nak pegang 9 pun boleh. Nampak tak? Tapi nak ceritanya, Syiah menyusup masuk tuan-tuan lama, kita pun tak perasan. Gunakan tarikh 2 Rasulullah. Tuan-tuan, kita lihat lagi. Mereka mengatakan bahawa baginda Nabi SAW meninggal di sisi Fatimah Az-Zahra. Bila dia kata dia meninggal si Fatimah, ini versi Syiah. Disebut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir menyebut bahawa baginda Nabi meninggal di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan hari itu tuan-tuan, Abu Bakar, Umar dan Osman tak ada di sisi Rasul. Hari itu dia pergi di Saqifah Bani Sa'dah nak selamatkan iman manusia. Ramai dan murtad di Saqifah Bani Sa'dah. Tetapi cerita kita dengar puluhan tahun bahawa tuan-tuan, Nabi meninggal di sisi Abu Bakar, Umar, Osman. Baru ni saya komen rancangan radio yang keluar dekat radio, dia cerita ketika Rasulullah dalam keadaan nazak. Keluar lagu tadi, lagu sedih. Kalau tadi, ketika Rasulullah dalam keadaan kesakitan, Abu Bakar tidak sanggup melihat Rasulullah menarik dadanya ke atas. Umar berkocak-kocak matanya. Sayyidina Osman terus menundukkan kepala. Itu versi Syiah. Hadis Nabi, Ibnu Katsir menyebut dalam Sahih Bukhari, Ibnu Hajar, bahawasanya hari tersebut tuan-tuan, Nabi tak ada, Abu Bakar tak ada. Abu Bakar dan Umar pergi di Saqifah Bani Sa'dah. Nabi kata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Osman, pergi selamatkan iman manusia. Ramai yang dah murtad di Saqifah Bani Sa'dah. Orang dah rebut kuasa di Saqifah Bani Sa'dah. Golongan Ansar dah lantik jawatan. Siapa pengganti Nabi SAW? Pergi selamatkan iman manusia. Abu Bakar, Umar dan Osman pergilah di Saqifah Bani Sa'dah. Jaraknya daripada rumah Nabi itu ke Saqifah Bani Sa'dah lebih kurang 200 meter. Sebab itu kalau pergi Madinah, kena pergi Saqifah Bani Sa'dah. Tahu tak kat mana Saqifah Bani Sa'dah? Pergi umrah berapa kali dah? 6 kali dah Ustaz. Saya nak pesan, pergi umrah, pergi dengan orang yang boleh membangkitkan keimanan yang jitu. Kita pergi tempat tu tahu ini sebab turun ayat depan Hotel Anwar Mobil Fik yang berwarna biru tu.
ada satu taman yang berwarna hijau, itu dipanggil Saqifah Bani Sa'd. Di situ tuan-tuan, Abu Bakar, pelantikan Abu Bakar di situ. Bahkan Abu Bakar, Umar dan Osman menenangkan keadaan sehingga berlakunya perang Yaman. Nampak tak? Sirah kita dirosakkan dengan tanpa dalil dan hujah. Tak pasal. Kemudian dia menyebut akhir hayat Nabi dengan ummati, ummati, ummati. Berdasarkan daripada hadis Imam Ahmad dari Musnad yang sahih. Ibnu Hajar menyebut dengan berdasarkan As-Sahih Bukhari, Nabi berpeluh-peluh dahi dia. Di sisi Nabi anak ada isteri dia, di mana waktu itu Nabi berada di dada isterinya Aisyah. Nabi menyandar, Aisyah memeluk daripada belakang. Ada isteri Nabi Juwairiyah, ada isteri-isteri Nabi yang lain, ada Hasan, ada Husain, ada cucu yang lain, dan seorang hamba. Keadaan bergolak di Saqifah Bani Sa'dah. Nabi berpeluh-peluh. Nabi kata, wahai Aisyah, ambil satu bekah air, aku tak tahan sakit panasnya, kesan daripada aku diracun di peristiwa Khaybar. Hasan pergi cari air. Hasan ambil air tuan-tuan daripada 7 telaga. 7 telaga ni maknanya 7 telaga ataupun ISIS. Kerana air tadi mungkin boleh menghilangkan kepanasan badan Nabi. Nabi masukkan tangan dia. Dia pun baca doa. Bismillahi arqika wallahu yashfika. Dengan nama Allah aku doakan engkau, wallahu yashfika, dan Allah jua yang menyembuhkan engkau. Doa yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Buka dalam kitab yang ditulis oleh orang Malaysia, iaitu Mastika Hadis. Nabi itu, Allahumma inni ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku menghadapi kesengsaraan mati dan juga kesengsaraan maut. Nabi masukkan tadi. Kita boleh ambil ayat itu. Tapi kena ubah. Kalau kita baca Allahumma inni, itu kita nak mati. Ziarah orang meninggal, Allahumma inna. Jangan salah sebut pula. Ni ustaz ni Kak Jan nak meninggal, Allahumma inni, itu kita nak mati. Dia beza. Dan pada waktu itu tuan-tuan, Nabi menyapu muka badan dia, dan Nabi akhir hayatnya dengan ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai minal jinnati wan nas. Nabi akhir hayatnya. Nas hadis. Tapi bersih kita tengok Nabi nak wafat, ummati ummati. Betul tak tuan? Betul tak? Berapa lama tuan tengok dah? Sejak kecil. Sebab tu saya komplain boleh doa ikim. Tolong berhentikan share. Ada benda yang tidak ada naus dan lain. Memang cerita dia bagus, kita dengar memang tersentuh hati. Tapi maknanya man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang tak ada, mencipta hadis, tempatnya adalah neraka. Sebab itu bila pencetus rumah ni buat, kita kata kita highlightkan setiap mereka mesti ada dalil, hujah dan bukti. Kita nak mengajar rakyat, bila bicara bab agama, mana dalil, mana hujah, mana bukti. Nak cerita sirah, mana dalil, mana hujah, mana bukti. Bukan boleh cerita. Zaman-zaman kita ni ikut. Zaman-zaman kita dah mengikut kan. Orang buat apa itulah dia. Betul tak? Ya Nabi salam alaika. Tu
dia ikut, dia tak tahu dia buat apa. Tak? Sebab tu pembahasan saya sebut di sini bahawasanya berlaku penyelewengan beberapa dalam bentuk sirah. Penyelewengan ini dilakukan oleh orang yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia menghadapankan golongan-golongan. Dia menghadapankan Ahlul Bait melampau-lampau. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2006 Perhimpunan 40 buah negara di Oman, di mana di Oman itu dihadiri oleh ulama-ulama daripada Sunni dan Syiah. Ulama Sunni dihadiri oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Yusuf Tantawi, Syekhul Azhar, dan juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Syiah dihadiri oleh Ayatullah Syekh Sistani bersama dengan 30 ulama-ulama Sunni Syiah berhimpun, maka terwujudnya Risalah Aman. Malaysia dihadiri oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Waktu itu membuat keputusan resolusi menerima Syiah Mu'tadilah sebagai satu mazhab yang kelima selepas mazhab Imam Syafi'i. Saya ada bukti tuan. Tahun 2006 Risalah Aman di Oman. Apa kata dia? Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, kami tetap menganggap kamu ini orang terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kami kena membetulkan kamu. Kami masih lagi boleh menerima Syiah yang bernama Ja'fariyah dan juga Syiah Zaidiyah yang sangat hampir kepada Ahlu Sunnah. Sebab kita melihat musuh kita sebenarnya adalah Yahudi, musuh kita sebenarnya adalah Zionis. Mengapa kita tidak mau memadamkan peperangan yang tidak pernah berhenti? Bermula Saqifah Bani Sa'dah sampai sekarang 1400 tahun umat Islam berpecah. So bersatulah. Tapi kena ingat, kami tetap tidak menganggap kamu Sunni. Kami kena betulkan kamu Mu'tadilah. Sebab tadi disebut bulan wajib diperangi, Ar-Rafidah wajib dilawan. Tapi yang Mu'tadilah, mereka yang mengagungkan para sahabat Nabi, para ahli bait, tetapi dia tidak menghina para sahabat. Golongan ini kerana melihat perpecahan yang besar. Tuan-tuan kena melihat bagaimana ciliknya musuh Islam merosakkan Islam daripada dalam. Ketuanya ialah Abdullah bin Sabah. Dia tanam sifat kebencian orang pada Abu Bakar. Saya betul. Bagaimana dia buat? Dia kata, tengok Abu Bakar, tengok Umar, tengok Osman, mana dia pergi? Dia sanggup tinggalkan jasad Nabi semata-mata nak kejar jawatan. Besi Syiah. Jawapan Sunni. Nabi kata, wahai Abu Bakar, Umar dan Osman, pergi selamatkan akidah manusia di Saqifah Bani Sa'dah. Kan berbeza. Tengok, yang ada hanya Ali saja, Fatimah saja. Ini mana ni? Semua gila kuasa. Dia tanam sifat kebencian. Dua, mereka menganggap Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sedangkan khalifah yang paling hebat, yang paling jenius, yang bijak dalam mentadbir negara ialah Al-Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bijak, seorang pemerintah yang sangat bijak. Kalau saya nak bandingkan kalau Malaysia ni betul lah Tun Mahathir. Dalam banyak yang berhenti, dia lah yang agak macam tu lah. Tapi Umar lagi hebat daripada Tun Mahathir lah. Salah faham lah. Kami nak ceritanya kebijaksanaan luar biasa, tetapi ditanam kebencian sehingga orang bernama Abu Lu'lu'ah bunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah adalah orang Parsi, dan sampai sekarang di kubur Abu Lu'lu'ah dianggap sebagai orang pejuang yang menghapus musuh Allah yang bernama Umar. Dianggap sebagai wira.
Kemudian perpecahan mula melanda di kalangan umat Islam bila mana mereka memfitnah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dia menggunakan kelemahan Osman. Osman bukan tidak hebat, Osman seorang yang sangat hebat. Tetapi tuan-tuan, waktu itu digunakan oleh Abdullah bin Sabah untuk bergaduhkan antara Muawiyah dan juga Osman, dengan mengatakan Ali terlibat dalam pembunuhan Osman. Kerja siapa? Kerja Muawiyah. Dia gaduhkan di kalangan para sahabat, menyebabkan mengatakan Sayyidina Osman salah guna kuasa, melantik ahli keluarga dia, kemudian suka hati nak pecat, suka hati nak lantik baru, menyebabkan berlaku fitnah yang besar. Dan walau tidak boleh membendung fitnah, akibatnya ialah Osman dibunuh. Dan Ruqayyah anak Nabi, isteri Osman, mempertahankan suami dia, hilang 4 jari dia. Siapa yang buat? Abdullah bin Sabah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang selama ini senyap, tuan-tuan, mula bangkit untuk mencari siapakah yang membunuh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Ali memerintah di negara Syam. Syam mana tuan-tuan? Parsi. Syam mana? Syria. Sementara Muawiyah seorang ahli politik yang hebat, tuan-tuan, dia memerintah di Kufah atau Basrah. Kat mana? Ya. Waktu itu tuan, Muawiyah waktu itu digunakan oleh Allah bin Sabah, menyebabkan berlaku pergeseran politik. Tuan-tuan, saya sebut tadi, Islam membenarkan kita berpecah dalam perkara furuk, tetapi fa'alaikum bisunnah. Kita dibenarkan berselisih faham, tetapi kita bisa jadikan sunnah sebagai tunjang. Sebab tuan-tuan, perpecahan ini, perselisihan faham ini adalah biasa. Kalau tidak berselisih faham, bukan nama manusia. Adakah kita sependapat semua tuan-tuan? Tuan-tuan dalam mesyuarat sependapat semua? Mesti ada tak sisih. Tapi bila jadikan sunnah, dah kita ambil yang terbaik, kita ambil majlis syurah, pusat gamai ini. Kita reda lah kalau tak kira tuntunan kita. Syurah, gamai. Itu sunnah. Nampak tak? Dan begitu juga kita melihat hari ini. Tuan-tuan ingat suami isteri satu hati? Tak. Suami nak makan caw petiau, bini nak makan lontong, tak tahu. Tak ada. Bersisih. JKK tak bersisih. Kabinet adik-beradik Uzam bersisih. Nampak kan? Oh, nampak. Tapi dia sama dia nak keluar satu keputusan, dia bersisih dulu. Islam membenarkan perselisihan sebab perselisihan itu rahmat. Tapi fa'alaikum bisunnah. Dekat dengan sunnah, dia akan selesai masalah. Apa akibatnya tuan-tuan? Ali berselisih dengan Muawiyah, tak puas cara pentadbiran, dan ditanam waktu itu oleh orang-orang tertentu yang digunakan oleh Allah bin Sabah, menyebabkan berlaku peperangan Siffin antara Ali dan Muawiyah. Kesan daripada perselisihan Ali dan Muawiyah itu pertemuan yang besar. Tengah-tengah perang, Ali hampir menang. Berlakunya tahkim. Tahkim ni Muawiyah membacakan firman Allah, mengapa kita nak berselisih dalam perkara furaq? Kembalilah fa'alaikum bisunnah. Bila dengar perkataan tu, Ali berhenti perang, damai. Tetapi Khawarij yang tak sokong Muawiyah, tak sokong Ali, menganggap bahawasanya Ali pembelut yang ditanam oleh Allah bin Sabah, menyebabkan berlakulah perancangan untuk membunuh Ali radhiyallahu anhu. Benci orang ni. Sejarah Islam, kebetulan Aisyah yang nak mencari siapa yang membunuh Sayyidina Osman, pergi ke Kufah, kawasan pemerintahan Muawiyah. Dalam perjalanan telah dengar cerita kepada Ali bahawasanya waktu itu
Aisyah berduduk dalam kelompok Muawiyah. Zaman tu tak ada telefon, telekomunikasi tak ada, WhatsApp tak ada, internet tak ada, terputus hubungan. Dan para sahabat menangis tuan-tuan sebelum perang, sebab perang zaman itu membabitkan isteri Rasul, mak mentua Sayyidina Ali bin Abi Talib berperang dengan anak menantu. Satu sejarah yang besar. Sahabat Nabi menangis di dalam kemah. Siapa yang mewujudkan kemarahan? Kemarahan itu diwujudkan oleh Abdullah bin Sa'ad. Perang antara anak menantu dan ibu dalam perang Jamal. Hakikatnya tuan-tuan mengatakan Aisyah wanita jalan oleh Indonesia. Disebut jalan. Sehinggalah tuan-tuan kita jawab, Sunni menjawab bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha dia pergi untuk mencari jalan penyelesaian, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku, untuk mencari siapakah yang membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Banyak penceritaan ini terkubur, menyebabkan umat Islam mula tidak sehati. Islam mula retak. Hasan memegang tampuk pemerintahan. Hasan menerima jawatan hanya 6 bulan. Selepas 6 bulan diserahkan kepada Muawiyah yang lebih sini. Tetapi orang menganggap Hasan seorang pembelot. Hasan ledakan perpecahan umat Islam terus berlaku. Jatuhnya kerajaan Umayyah, jatuhnya kerajaan Abbasiyah, jatuhnya kerajaan yang terakhir Utsman. Islam pernah mentadbir, pusat pentadbirannya adalah Madinah, berpindah ke Syria, Syria berpindah ke Mesir Fatimiyah, kemudian Mesir berpindah ke Iraq, Iraq berpindah ke Turki, akhir jatuh di Turki Osmaniyah. Islam tidak ada lagi tempat rujukan sampai sekarang karena perpecahan darah. Tuan-tuan, sebab itulah wujud orang yang bernama seorang ulama tauhid, Abu Hasan Al-Ash'ari. Bagaimana untuk menyatukan hati manusia supaya manusia ini akidahnya macam akidah Nabi dan akidah para sahabat. Maka waktu itu dia mencipta ilmu tauhid dengan mencari dalil daripada hadis Nabi, macam mana tauhid Nabi, macam mana tauhid para sahabat. Maka terwujudlah ilmu tauhid oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dengan harapan untuk menyatukan semua perpecahan setelah 400 tahun Nabi wafat. Tetapi masih bersengketa. Kemudian wujud lagi seorang yang bernama Sultan Abdul Malik Muzaffar Abu Sa'id, seorang penguasa daripada Irbil di kota Iraq. Melihat perpecahan yang berlaku itu, mencadangkan supaya diadakan sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan kita mencintai Rasul. Cukuplah perbalahan yang berlaku ini, kita bersatu, kita masuk dalam barisan yang akan diketuai oleh baginda Nabi untuk ke syurga nanti. Waktu itu kali pertama dalam sejarah Islam berlakunya sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari itulah tercipta hampir 400 bait lirik yang menceritakan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuklah yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan nasyid itu. Bermula ledakan. Tetapi kalau kita melihat situasi hari ini, musuh Islam terus menyerang. Tuan-tuan, banyak lagu-lagu nasyid kita ni tuan-tuan daripada cerita Israiliyat. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut bukan cerita Nabi, Israiliyat, cerita mulut rahib dan pendeta. Sebab tuan-tuan, Nabi tak tahu dia lahir. Yang bercerita hanya orang yang bercerita. Siapa yang bercerita? Maktuban indahum fit Taurat.
yang diceritakan oleh rahib-rahib dan pendeta daripada Taurat, Zabur dan Injil. Yang kita dengar kumpulan nasyid nyanyi itu, kumpulan Al-Mizan. Macam lagu dia? Tercipta satu lembaran sejarah di kota suci, kota Mekah 12. Yang itu kan tarikh itu daripada cerita Israiliyat. Kumpulan nasyid lagi, tiga nabi di dalam kandungan. Yang itu pun Israiliyat. Dan api seban orang Rom itu padam, bangunan Kisra itu runtuh. Itu Israiliyat, disebut dalam kitab Zanji. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa bi'an yadayhi al-ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Pada malam hari kelahiran Nabi, lahirnya ia merangkak, ra'sahu kepalanya terangkat ke langit, wa yadayhu dan dua tangannya berada di atas bumi. Lahirnya ia dalam keadaan pusat telah terpotong siap, kemudian telah dikhitankan, rambutnya tersisir seperti telah dimandikan. Bauan yang harum itu dihidup oleh seluruh penduduk Mekah. Yang itu Israiliyat. Nampak tak? Ada banyak Israiliyat. Kita pasal kita ni ikut je tak? Channel kalau Ustaz tu ada dia. Mana dalil? Tak ada je. Tapi kena ingat, yang nyanyi-nyanyi kumpulan nasyid ni tuan-tuan, banyak diambil daripada penceritaan. Tak jadi masalah. Benda tu tak ada masalah sebab Allah sebut sallu alaihi wasallimu taslima. Tak ada masalah. Sebab tu zaman Sultan Abdul Malik Muzaffar tercipta 400 lirik burdah. Yang dinyanyi sekarang ni, salatullah salamullah ya Nabi salam alaika, salla alaika Allahu ya adnani ya Rasulullah. Semua tak ada masalah. Cuma nak jaga jangan buat lagu Piramli sudah. Saya pesan tuan, jangan kekalkan lagu Taranum. Kekalkan. Tapi banyak yang tak kekalkan. Baru ni saya komplain, saya kata jangan buat. Pasal apa ambil lagu Piramli mencece tu? Elok-elok lagu tu Adam, Idris, Nuh, Soleh tu dah elok dah. Dia tukar lagu Piramli. Tahu perasaan ni? Tahu pasal? Mencece Adam, Idris, Nuh, Soleh. Lagu Piramli tu saya. Lagu tu keluar kalau kan macam tu rumah kan. Keluar itu rumah. Lepas tu keluar lagu tu di Imam Kedua. Saya komen jangan share lagu pertahankan Taranum tu. Dia buat sebiji man, orang tak perasan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Apa salah tambah? Mencece tak nak tambah. Ustaz, itu Bujang Lapuk. Ha? Lagu Bujang Lapuk berlaku. Tuan-tuan nak buat lagu, buat lah, tak ada masalah. Ini buat lagu, ya Allah ya Tuhan tu. Lagu folk. Lagu pop. Betul tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Rai-marai. Mata nyalir kecuali dia. Kau kena tipu je. Banyak, pasal cerita banyak. Sebab itu tuan-tuan dan puan, sebab itu bila kita bicarakan tentang Nabi SAW, pastikan ada dalil, ada hujah, ada bukti yang menyokong. Dan kena berhati-hati tuan-tuan, especially-nya kita ini dengan sangat cepat. Saya tengok orang hantar WhatsApp pasal Nabi ni macam-macam. Dia copy paste. Dia ambil pada internet, ambil copy hantar. Orang hantar pasal saat kewafatan Nabi, dia hantar. Nasnya mana?
kadang-kadang kita tak perasan yang kita bawa tu ialah besi Sebab tu kalau kita kena buat sesuatu, dah sampai masanya umat Islam generasi baru ini bila berbicara pasal agama, pastikan ada dalil dan hujah yang menyokong hujah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatil Allah, walau bagaimanapun kita ucap terima kasih tuan-tuan hari ini bila orang yang berada yang bernama Sultan Abdul Muzaffar yang menyadarkan umat Islam untuk sama-sama mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita terima kasih kepada beliau. Zaman beliau lah tertulis 400 lirik bait dan lirik yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita alunkan sekarang. Tapi kita kena melihat juga dalam beberapa perkara, kita juga kena berhati-hati tuan-tuan bila kita sampaikan agama itu biar dia rasa. Biar dia rasa. Sebab itu bila orang menyanyi, kita ada rasa. Tadi masa unit nyanyi ada rasa tak? Ada kan? Tuan-tuan dengar masa selawat di Dataran Merdeka tu ada rasa tak? Ya Hanan, ada rasa tak? Ada. Sebab dia baca tu dia sampai. Tapi ada orang buat tak sampai. Sebab itu kita dengar orang menyanyi tu kan, rasa tak sampai. Dia nyanyi, saya dengar budak AF nyanyi ustaz lagu tak terasa langsung. Tapi bila Sudirman nyanyi berasa tak? Rasa sampai tak? Ayah dan ibu. Rasa ustaz. Ayah dan ibu itu kita dengar, rasa kan? Sama juga bila baca Quran, kadang-kadang kita tak terasa waktu baca. Pasal apa? Sebab itu kita pergi Mekah, sebab apa kita terasa sayang sangat bila Imam Mekah baca? Sebab dia baca daripada hati dia. Dia nak menyampai. Dia tak faham pun macam anak kita dengar lagu Korea. Dia faham tu. Dia tak faham tuan, tapi dia rasa tak? Dia rasa sebab orang tu sampai kan. Walaupun tak faham. Di Mekah kan imam baca kita sampai menangis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Macam itu. Apa sih ni? Antas ada orang sama imam baca. Dia tak faham pun. Dia lah rasa. Sama juga tuan-tuan dengar imam Bilal dia azan. Bilal dia azan, tuan-tuan terasa nak ke masjid tak? Bila Mekah dia sebut Allahu Akbar tu mengagungkan Allah, terasa kehebatan Allah. Dia ajak orang pergi solat, terasa nak apa? Sebab dia berhati dia. Sebab dia sebut Allah. Kita kuatkan kasut mana kasut. Kasih. Tuan-tuan kalau Bilal kita azan kasih masjid tak? Hayya 'alal falah. Yang naik motor je biasa lagi makan Bilal masuk dia. Dia daripada dah dalam. Sama juga bila berzikir. Zikir ni dengan jiwa. Dengan jiwa je. Betul zikir biasa boleh rasa tak? Subhanallah, 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 subhanallah. Ada rasa tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ada rasa tak? Rasa. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya amanah khaifin, amanah. Drama malam tadi kan. Drama ini. Jadi saya nak ambil satu kisah Israeliat, saya nak ambil. Dalam kisah Israeliat ketika penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam, hadis Nabi menyebut Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il arfaja banu Adam al-ahmar wal-abyad wal-aswad. Penciptaan Adam tuan-tuan menyebabkan Adam melihat dalam syurga satu cahaya indah. Waktu itu malaikat kata Nabi Adam tanya, wahai malaikat, cahaya apa yang indah ini? Seluruh malaikat menjawab,
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Saya sebut ini Israiliyat, cerita kaum Bani Israil. Kalau jadi hujah, tetapi sebab disupport, ditolong oleh hadis Tirmizi, innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ard. Sehingga yakin panggil saya, Ustaz, mana hujahnya enta buat Nur Muhammad? Bukankah boleh rosak akidah? Kita letak Muhammad ke nur macam cahaya menyamai Allah, boleh jadi syirik. Saya kata, kalau kita tafsirkan nur itu cahaya yang menyebabkan manusia, yang membawa manusia daripada jahil kepada beriman, tak jadi syirik. Tapi kalau kita letakkan Muhammad itu cahaya macam cahaya Allah, syirik. Lalu muzakarah, yakin buat keputusan untuk menutup lubang-lubang fitnah. Ustaz, kita tukar Nabi Muhammad, boleh? Saya kata boleh. Saya minta dengan Astro, tolong berhentikan saya punya zikir di TV Astro Oasis, sebab takut musuh Islam akan masuk di situ untuk memfitnah umat Islam. Sebab itu baik kita menyebut Nabi Muhammad. Sebab itu dia ada jiwa. Benda itu mesti ada jiwa. Bila kita baca dengan jiwa kita, baru kita oh, zaman-zaman kita dulu tuan-tuan bila menyanyi dengan jiwa. Betul tak? Golongan 60-an dengan jiwa. Di sini tempat dilabing dan jiwa dia main dalam. Tengok tahun 60-70-an dengan jiwa. Duhai kanda rayuan hati. Siapa nyanyi tu? Dia Remy. Ini semua keyakinan 70-an. Kemudian masa tu pula ada Uji Rashid kan. Wahai kekasih, tidakkah kau tahu? Lagu-lagu orang putih pun menyusup jiwa. Oh Allah. Wah, dia meresap. Lepas tu masuk 80-an. Lagu tak sanggup lagi aku. Semua main jiwa. Tetapi anak-anak kita punya lagu tu ada macam orang cakap. Kau yang satu, kamu cakap, yang satu antara 1000 beribu batu. Kau cakap, tak tahu. Aku pun tak tahu untuk dia. Dah macam orang cakap. Betul lah orang putih kan tu cakap. Wow wow wow. Wow wow wow. Dia pun orang cakap. Rau Roma Gangga Kulala. Ujungnya Rome dong saya. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita berzikir pun benda pun itu mesti datang daripada dah. Jadi kita akhirkan tuan-tuan, yang kita berzikir boleh? Slow yang boleh? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa
طيبا فتب علي توبة نصوحا فتب علي توبة نصوحا أستغفر الله من الخطايا hambamu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi akan kembali. Sudilah engkau mau peduli. Astaghfirullah Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Nabi Muhammad sallallahu la Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Cukuplah perhitunganku, tiada di hatiku melainkan Allah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. yang selalu terpesona dengan sesuatu yang indah, sehingga musuh Islam menyelinap masuk dalam sirah, dalam hukum, dalam pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruslah berbicara bab agama dengan dasar bukti dan hujah. Ucapan terima kasih kepada peserta program yang sudah menyebut saya pada ini. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi, dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada hari ini, insyaallah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنت الوجوه للحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان من له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan pada hari ini ya Allah, di hari Jumaat penghulu bagi segala hari ini, menandatangan, bermohon, bermunajat, meminta kepada-Mu ya Allah, bantulah kami untuk melihat kebenaran. Kami selalu terkhilaf ya Allah dengan serangan-serangan Ghazwatul Fikr, serangan pemikiran oleh musuh-musuh Allah, di mana musuh ini datang daripada kalangan orang-orang agamawan juga, dengan memasuki dalam amalan-amalan orang Sunni, dengan melakukan penyelewengan tersirah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyelewengan yang tidak pernah padam, bermula di hari kewafatan kekasih-Mu Nabi Muhammad sehingga hari ini 1400 tahun manusia berpecah daripada dalam. Ya Allah, sesungguhnya Kau datangkan Nabi Muhammad yang menyebut berpeganglah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya Ahlus Sunnah menjadikan politik itu satu juzuk daripada Islam, tetapi musuh-Mu daripada Syiah menganggap politik sebagai fardu ain. Semua keadaan dipolitikkan, menyebabkan perpecahan terus berlaku di Sakifah Bani Sa'adah, sehingga pada hari ini umat-Mu terus bersengketa daripada dalam. Ya Allah, di hari memperingati manusia agung yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama-Mu ya Fattah ya Alim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pembuka, ya Hayyu ya Qayyum, Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Qada dan qadar kami dalam genggaman-Mu ya Allah. Kembalikan penyatuan umat Islam. Adakah Imam Mahdi akan datang untuk menyempurnakan atau untuk mengamankan keadaan yang berlaku pada hari ini? Adakah kiamat semakin dekat ya Allah? Ya Allah, teruskan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami selalu tersesat di jalan ini ya Allah. Kami selalu tersesat di jalan ini. Tolonglah bawa kami kembali kepada ajaran agama yang benar, daripada nas, dalil dan hujjah yang sahih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bangkitkan kekuatan umat Islam untuk terus berada di landasan yang berteraskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Denganlah rayuan hamba-Mu ini ya Allah, denganlah rayuan hamba-Mu ini. Wassallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.